ramai jadi mangsa kartel mamak. Harga barangan naik secara mendadak. Akhir kata, rezeki diberikan oleh Tuhan dan ianya diberikan oleh Dia seorang saja. Tak ada orang yang dapat keuntungan dengan tidak berusaha. Harap semua yang kita usahakan dapat dari ganjaran dari Allah Ta'ala SWT. Hasrat dan hajat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melihat rakyat di negara ini untuk bersatu padu di bawah payung keluarga Malaysia. Jadi inilah masa untuk kita bersatu padu, untuk hidup secara majmuk, untuk membuktikan bahawa Malaysia ini bukan hanya dengan perkataan kita hidup bersatu padu, tetapi dengan segi kehidupan kita, cara kehidupan kita bersatu padu tanpa sebarang unsur-unsur perkauman. Bukankah peniaga India Muslim juga merupakan warga negara Malaysia? Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Malaysia. Saya Diana mewakili Culture Voice Channel. Hari ini saya ingin mengulas isu mengenai ramai orang yang menjadi mangsa kartel mamak. Baru-baru ini satu artikel telah diterbitkan mengenai isu ini di mana pemansuhan permit import AP bagi bahan makanan menyebabkan orang ramai menjadi mangsa kartel mamak. Di sini saya ingin menegaskan bahawa pemansuhan AP ini tiada kaitan dengan golongan mamak. Perkataan kartel telah digunakan dalam artikel tersebut. Bagi saya, perkataan tersebut tidak patut digunakan kerana ia membawa kepada maksud negatif dan juga tidak berkaitan dengan golongan mamak. Dalam artikel tersebut, terdapat kenyataan daripada peniaga kecil dan baharu yang menyatakan bahawa pengusaha restoran mamak yang berdekatan menggunakan konco-konco mereka untuk memeras ugut dan mengacau perniagaan mereka sehingga terpaksa menggulung tikar. Hal ini sama sekali tidak benar. Mari kita lihat pendapat pihak lain mengenai isu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahir. Saya salah seorang naib Presiden Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia. Baru-baru ini kita telah membaca di sebuah surat akhbar tempatan yang mengatakan ataupun melabelkan pengusaha restoran India Muslim ataupun mamak sebagai kartel dan menjalankan perniagaan mereka secara samsing. Perkataan kartel ini apabila dibaca oleh pembaca, maka perkara pertama yang terlintas di minda mereka adalah gangsterism ataupun kartel dadah. Jadi apabila kita membaca artikel tersebut ini tidak mengandungi asas dan tidak betul. Dan ini seumpama untuk membuat hasutan ataupun membuat satu tuduhan yang tidak berasas ke atas kaum India Muslim. Kami daripada Persatuan Pengusaha Restoran Muslim amat menentang perkara ini dan hampir seluruh ahli kami telah membuat laporan polis dan Persatuan Pengusaha Restoran Muslim Malaysia, Presidennya Datuk Jawahar Ali telah memberi notis pengguam kepada akhbar tersebut. Dan jika tidak dapat jawapan dalam 14 hari, maka kami akan membawa perkara ini kepada mahkamah. Surat khabar ini telah bukan pertama kali telah menghina dan mencaci kaum India Muslim. Mereka sering membuat perkara ini dan kami ingin mengambil tindakan mahkamah supaya perkara ini tidak diulangi. Sekarang ini saya ingin menyentuh tentang harga barangan yang naik. Secara umumnya kita tahu bahawa seluruh barangan yang dijual di pasar dan juga di restoran-restoran telah menaik secara mendadak. Ini akibat puncanya adalah daripada bekalan yang tidak mencukupi di pasaran dan apabila pemborong naikkan harga, maka kami dari Persatuan dan juga pengusaha restoran juga tidak dapat elak daripada menaikkan harga barangan. Khususnya apabila kita sebut tentang harga roti canai yang kemungkinan besar akan naik kerana bekalannya tidak mencukupi dan juga barangan tersebut dinaikkan oleh pemborong. Apabila kita menyoal pemborong kenapa harga-harga ni naik, mereka menjawab bahawa mereka tidak dapat bekalan yang mencukupi daripada penggelang. Jadi lagi satu sebab adalah kerana kekurangan pekerja.
Maka mereka menjawab bahawa mereka terpaksa mengimport barangan tersebut daripada luar negara. Jadi apabila barangan tersebut diedarkan kepada kami, maka apabila kami tidak dapat menampung kos dan perniagaan kami tidak menguntungkan, maka kami terpaksa menaikkan harga sedikit. Kerana untuk roti canai ini, apabila kita tengok dihidangkan dengan 3 bentuk kuah, iaitu kuah dal, kuah kari ikan dan kuah sambal. Kos-kos untuk menyiapkan kari-kari tersebut yang mengandungi dal, bawang, rempah-rempah ratus dan juga santan, hampir kesemuanya telah naik. Dan satu lagi isu yang kami terpaksa melalui adalah kekurangan pekerja tempatan. Dan apabila kami ingin mengaji pekerja menebar roti ini, pada dulunya apabila mereka datang bekerja, kami akan menawarkan sebanyak RM50 satu hari untuk penebar roti canai. Tapi pada sekarang ini mereka telah meminta hampir RM80 hingga RM100 untuk penebaran roti canai, dan ini adalah kos-kos yang perlu kami tangani untuk mendapat keuntungan. Jadi kami tidak ada pilihan daripada menaikkan harga barangan di masa yang akan datang. Khususnya roti canai, teh tarik dan juga segala bentuk barangan semua akan naik. Dan sekarang kita digembar-gemburkan dengan kenaikan harga ayam, di mana bekalannya tidak mencukupi dan hampir kesemua pasar menjual harga ayam ini dengan harga yang tinggi. Jadi kalau kita masih ingin berniaga, kita pun terpaksa kena naikkan harga mengikut pasaran. Sekian, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Culture Wise. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papadum dahulu. Setiap sopan dengan satu krab. Daily Papadum. Untuk dapatkan, layari dmart.my, Lazada dan Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf bin Muhyiddin, Ketua Penerangan Khemah Kebangsaan, ingin mengucapkan terima kasih kerana memanggil saya Culture Voice Channel untuk memberikan satu topik yang sekarang membara dan banyak memisukan kepanasan di negara ini, iaitu ramai jadi mangsa kartel mamak. So, saya ingin mengulaskan kartel ini adalah satu organisasi yang dipanggil untuk satu organisasi yang diorang panggil untuk satu kumpulan kecil yang monopoli satu-satu jawatan atau satu-satu perniagaan. So, saya rasa kartel ini tak boleh diguna pakai untuk golongan yang sebagai India Muslim mamak. Kenapa? Sebab mamak kebanyakannya tidak mempunyai AP atau mempunyai lesen pengimport di Malaysia. Kerajaan Akbar yang mengeluarkan kenyataan yang ramai jadi mangsa kartel mamak ini adalah satu tidak munasabah. Kerana kita peniaga kecil yang sekarang kita kais pagi makan pagi. Kami pun dah jadi dalam golongan itu. Kenapa? Macam mana kami boleh boleh masuk dalam kartel macam ni? Pembatalan AP, permit makanan yang diberikan oleh kerajaan itu untuk manfaat pada semua golongan kita. So, kami sebagai peniaga kecil dan peniaga pemborong berterima kasih dengan pembatalan ini. Akbar harus selidik apa yang harus ditulis. Tidak menunjuk jari kepada satu golongan sebelum kaji apakah isu sebenarnya. Saya harap pihak yang tertentu dapat
faham situasi kami sebagai golongan India Muslim yang dalam negara ini yang banyak membantu rakyat dan membangunkan negara ini, kami pun ada memberikan tanggungjawab kami sebagai rakyat Malaysia. Terima kasih kepada Culture Voice. Papadum dahulu. Setiap sopan dengan satu krab. Daily Papadum. Untuk dapatkan, layari dmart.my, Lazada dan Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Azrin bin Anwar Ali, penasihat Kelab Belia Muslim atau lebih dikenali sebagai MMYC. Tujuan saya bagi statement ini untuk menghuraikan sedikit mengenai statement akhbar tempatan baru-baru ini yang melabelkan kaum India Muslim ataupun restoran mamak ini sebagai kartel. Kita boleh mendapatkan maksud kartel ni bila kita Google ataupun kita tengok kamus Dewan Bahasa. Kartel ni lebih kepada sesuatu yang negatif, di mana dikatakan untuk monopoli ataupun sesuatu kumpulan yang menjalankan kegiatan-kegiatan yang melarang atau menentang. Jadi bila kita yang menjalankan perniagaan secara halal, kita tidak mengganggu sesiapa, kita lebih kepada berkhidmat. Lebih-lebih lagi kedai mamak ni bukan sahaja sebagai satu perniagaan, tetapi satu perkhidmatan kepada khususnya kepada rakyat Malaysia. Jadi bila kita digelarkan dengan gelaran sebegini, ia lebih-lebih lagi bertentangan dengan slogan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ingin melihat rakyat Malaysia ini bersatu padu dengan ataupun di bawah keluarga Malaysia. Bila sesuatu kaum di-attack ataupun diserang sebegini, sama sekali tidak akan menyokong usaha Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita sayangi. Umum juga mengetahui para India Muslim ni lebih kepada perniagaan, lebih-lebih lagi kedai makan. Bila mana artikel-artikel sebegini akan demotivate ataupun melemahkan semangat para peniaga, terutamanya para peniaga di kalangan belia. Akhbar sepatutnya memainkan peranan untuk menggalakkan atau melahirkan belia-belia yang berwawasan atau berkredibiliti. Tapi bila kita baca artikel-artikel sebegini, ia tidak mencapai mutu akhbar itu ataupun akhbar itu tidak memainkan peranan yang sewajarnya dalam melahirkan insan-insan ataupun belia-belia yang berkredibiliti tinggi. Yang itu satu. Yang keduanya, akhbar sepatutnya lebih bertanggungjawab sebelum kita menyiarkan sesuatu artikel, kita kena tengok sensitiviti sesuatu isu tersebut. Bukan sewenang-wenangnya kita mengeluarkan sesuatu hanya untuk untuk melariskan akhbar itu. Bila kita baca sesuatu artikel, kita harus mempunyai ataupun mendapatkan manfaat atau bukan kebencian. Itu pendapat saya lah. Jadi saya harap pada masa-masa akan datang, perkara-perkara sebegini tidak akan berulang. Dan sepatutnya akhbar harus lebih bertanggungjawab dalam setiap isu yang dikeluarkan oleh mereka. Sekarang ni kita tengah hidup di zaman yang maju. Di zaman yang maju ni, bila kita tengok negara-negara yang lebih maju dari kita, mereka tidak memainkan isu-isu perkauman. Jadi saya harap dekat negara kita pun, sebagai keluarga Malaysia, kita Melayu ke, India ke, Cina ke, mana-mana bangsa pun, kita kena hidup bersatu padu tanpa memainkan isu-isu resis yang boleh mengguris hati mana-mana pihak. Barulah negara kita boleh mencapai sesuatu kejayaan yang lebih besar lagi, insya-Allah. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Culture Voice kerana memberikan ruang dan peluang ini kepada saya untuk memberikan pendapat saya yang tidak seberapa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Omar Ali bin Abdul Rahim adalah ahli MIMKON Malaysia. Saya ingin bercakap mengenai satu artikel akhbar tempatan yang membawa tajuk peniaga restoran dikawal oleh kartel mamak. Okay, saya membantah artikel tersebut kerana ianya adalah satu artikel yang langsung tidak berasas. Bagi saya, penulis tersebut, seorang penulis muda yang mungkin tiada pengalaman, membuat tuduhan kepada peniaga-peniaga India Muslim di Malaysia. Okay. Tuduhan tersebut menunjukkan langsung tiada bukti yang mengatakan
peniaga-peniaga di Malaysia menggunakan kartel untuk membuat perniagaan. Kalau semua tahu dan Presiden Presma juga telah membuat pernyataan, peniaga-peniaga restoran India Muslim di Malaysia menggunakan modal-modal mereka sendiri daripada dana kewangan tabungan mereka, membuat gadaian emas yang ada untuk memulakan perniagaan. Tapi akhbar tersebut dengan sewenang-wenangnya membuat satu pertuduhan mengatakan perniagaan restoran dikawal oleh kartel mamak. Ini adalah satu tuduhan yang langsung tidak berasas dan tidak sepatutnya berlaku. Saya juga ingin membawa slogan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, keluarga Malaysia. Jika tuduhan-tuduhan begini dibuat, kita memecahkan mengikut kaum, macam mana kita nak bersatu untuk membantu kenaikan ekonomi negara? Ini adalah satu perkara yang amat memalukan dan kita tidak sepatutnya membuat tuduhan-tuduhan yang tidak berasas tanpa membuat siasatan dulu. Okey, bagi saya berpendapat penulis artikel tersebut langsung tidak membuat apa-apa kajian ataupun siasatan sebelum membuat satu tuduhan kepada kaum India Muslim di Malaysia. Secara tidak langsung, kaum India Muslim di Malaysia telah banyak membantu kenaikan ekonomi negara Malaysia daripada awal Malaysia ditubuhkan. Saya sekali lagi menafikan tuduhan yang dibuat oleh akhbar tempatan berkenaan dan saya meminta pihak editor majalah berkenaan, akhbar berkenaan untuk memeriksa semula fakta yang diterbitkan oleh mereka di dalam akhbar mereka. Ini adalah satu penghinaan kepada masyarakat India Muslim dan perkara ini kerap kali berlaku dan telah banyak kali berlaku tanpa sebarang fakta yang sah. Saya meminta perkara-perkara begini dihentikan pada masa akan datang dan kita menjaga keharmonian sebagai keluarga Malaysia. Semua kita berusaha untuk kemajuan negara Malaysia tercinta. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada channel YouTube CultureWise yang mengambil inisiatif untuk membawa isu ini kepada perhatian umum. Terima kasih. Malaysia merupakan sebuah negara diplomatik yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Kita tidak patut memecah belahkannya. Saya amat mengalu-alukan pendapat penonton mengenai isu ini. Saya Diana mewakili CultureWise Channel berharap agar isu ini dapat diselesaikan dengan baik. Sekian, terima kasih.